Kita tambahlah Palestin, tuan-tuan pergi makan ikan bakar, tangkap gambar ikan bakar, tangkap gambar udang, duk tokok udang, dalam keadaan orang Palestin tak boleh makan. Contoh. Jadi hal-hal itu tidak ada sensitivity. Dalam kehidupan ni, dunia hari ni orang berkongsi kehidupan lah, di Facebook, di Instagram, TikTok, media sosial. Di kalangan para ulama, mereka berbeza pendapat. Ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama muasir, moden. Pasal isu ni isu moden lah. Apa hukum kita expose, dedahkan kita punya kehidupan ni? Pi makan tang mana kita tangkap gambar buh, pi bercuti mana-mana kita tangkap buh. Secara jujurnya lah, secara jujurnya, di kalangan ilmuwan yang bincang tajuk ni, mereka berbeza pendapat tentang hukum kita tayang kehidupan ni. Di atas hujah-hujah yang kalau kita tengok, sakan juga. Pandangan yang pertama, mereka tak benarkan untuk kita tayang. Kita pergi makan tang mana, pergi berjalan tang mana, kita beli kereta baru ke apa ke. Kerana bagi mereka, alasan-alasan dia banyak ah. Satu, dia mendatangkan hasad. Dalil dia apa? Allah Azza wa Jal cerita tentang Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Nabi Allah Yusuf alaihi salam, dia cerita dekat bapak dia, bintang bulan sujud kepada dia. Bapak dia kata apa? Don't tell your brother, jangan bagi tahu dekat abang-abang. Simpan nikmat itu, kelebihan itu, cerita itu, kerana ia boleh, syaitan boleh buat. So dia tak bagi tunjuk, dia tak bagi cerita. Jadi saya nak baca pandangan-pandangan yang ada ni lah, tuan-tuan dengar lah. Dia kata, pidah aku duk tunjuk, nanti lu salah, baru satu pandangan. So dia bawa lagi hujah-hujah yang lain. Dia kata, pasal apa kita tak boleh makan di atas pinggan emas? Kita tak, pinggan ni tak boleh daripada emas. Salah satu alasan kenapa kita tak boleh makan di atas pinggan emas, kerana ia boleh menghancurkan, dia boleh menyedihkan, dia boleh perasaan orang miskin, sensitif. Kami nak makan pun tak ada, dia boleh pergi makan atas pinggan emas. Ulama kata kita tak boleh makan atas pinggan emas tu sebab bila kita makan atas pinggan emas itu, orang miskin akan rasa sedih, orang miskin akan rasa terhina, orang miskin akan rasa hati dia akan rasa hancur. Kenapa? Kerana begitu hebatnya depa, begitu lekehnya kita. Maka apabila kita expose, dedahkan, tayang, tunjuk, kita pergi bercuti mana, kita beli kereta baru, beli rumah baru, bini baru. Tapi bini baru orang jarang tayang. Benda-benda baru ni, apa maksudnya? Sat lagi hok yang tak boleh pi, dia sedih. Nampak? Dia sedih, dia tak boleh pi. Jadi benda tu menyedihkan sebahagian orang. Kita
tambahlah Palestin, tuan-tuan pergi makan ikan bakar, tangkap gambar ikan bakar, tangkap gambar udang, duk tokok udang, dalam keadaan orang Palestin tak boleh makan. Contoh. Jadi hal-hal itu tidak ada sensitivity, kan? Dalam keadaan orang Islam dibunuh, dibantai, dibom, disembelih, dilanyak, kita pula hari ni makan apa, esok makan apa, petang makan apa. Di mana kita punya sensitivity? Demikianlah hal lain, ramai lagi orang susah apa semua, tidur tepi jalan apa semua, kita pergi habaq, kita banyaklah lagi hujah-hujah saya nak cerita tu. So saya habaq ni adil, to be fair. Pandangan pertama kata tak boleh. Hatta pergi Mekah pun tak boleh. Duk pergi Mekah duk nak tangkap gambar, pak tak boleh. Okey? Itu pandangan yang pertama. Al-qaul tsani, pandangan yang kedua, dia kata boleh. Boleh. Apa hujah dia? Hujah dia yang pertama, Allah Azza wa Jal suruh kita cerita, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Perintah, fahaddith, ceritakan. Ceritakan apa sahaja nikmat yang Allah Azza wa Jal bagi kepada kamu, ceritakan. Ceritakan ni dalam, kita boleh faham dalam banyak bentuk. Satu, ceritakan macam mana? Kita jumpa dengan Tok Imam saya baru pada ni, cerita dia lah. Satu lagi, penceritaan melalui kita kongsi gambar pun cerita juga. Ada hadis yang sebut kata apa, walaupun ada pertikaian hadis ni, dia kata apa? At-tahadduts bin ni'mah, menceritakan nikmat. Tuan-tuan share nikmat. Tuan-tuan dapat satu nikmat. Nikmat lah tu, boleh makan, boleh pergi berjalan, boleh pergi Mekah, boleh beli rumah baru, kereta baru, apa semua tu nikmat. Bila tuan-tuan get something from Allah, nikmat, tuan-tuan cerita, kongsi, itu tanda syukur. At-tahadduts bin ni'mah, syukur. Ada riwayat sebut. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW jumpa satu orang lelaki, pakaian dia lekeh, selekeh. Nabi tanya, ada duit? Ada. Mari mana duit? Jual lembu, jual kambing, meniaga. Oh, duit banyak lah, orang kaya lah, kan? Orang kaya pakai macam orang kaya lah. Nabi kata orang kaya ni pakai macam orang kaya lah. Artinya apa? Nabi kata Allah suka melihat hambanya menzahirkan nikmat yang dia bagi. Allah bila dia bagi sesuatu, dia bagi harta dekat kamu, dia bagi duit dekat kamu, dia bagi satu nikmat, Allah suka hampa guna nikmat tu dan hampa show off. Orang putih kata show off, tunjuklah nikmat tu. Pasal hang ni bukan duit banyak, harta banyak, tolak daripada tanah orang, tanah hang semua. Tapi aku tengok pasal apa yang hang pakai teruk sangat, koyak sana, koyak sini. Aku tak mau riak. Yang ni bukan riak, yang ni dia panggil kedekut. So pasal itu tuan-tuan, kalau ada orang dia pakaian dia biasa saja, tapi tang makan dia, jangan. Makan dia kalau tak ada udang kara, dia tak makan. Tak apalah dia nak. Janganlah duit banyak. Duit laki saya memang banyak ustaz. Tapi kalau beli ikan pun beli hok. Kalau dia nak pi pasar tani, dia akan pi hok masa nak tutup tu. Biasanya pukul 12, pukul 1 tu kebanyakannya ambil sajalah. Kan? Jadi saya tak pernah pi sepanjang 20 tahun kahwin dengan dia, tak pernah pi pasar tani awal. Semua pi pasar tani sayur. Bila pi air sayur, ikan pun bila kita tekan tepi ni, jari tembus pergi belah nu. Faham? So, apa pandangan ahli majlis fatwa sekalian? Boleh tunjuk ke tak boleh tunjuk? Hujah dah bentang lah ni, dalil dah bentang lah. Maka apa yang disebut oleh para ulama secara conclusionnya, to compromise, untuk kita nak kompromi dua pandangan ini,
Dia bergantung kepada maksud, tujuan, niat, your intention. Apa sebab tuan-tuan nak tunjuk. Akhirnya dia balik ke situ. Dan kita tak boleh nilai niat orang. Satu orang dia pergi Mekah, dia tangkap gambar untuk motivate orang pergi. Dia kata, "Mailah. Alhamdulillah, seronok. Hang tengok aku." Ada tau depa cerita kawan depa ni memang kacang hantu. Hantu pun tak kacang macam ni. Dapat pergi Mekah percuma. Depa ni pun gen haprak ni juga. Jenis macam-macam dosa lah. Dia kata macam ni. Kita tunggu tengok dulu dia pi jadi lagu mana. Mau kalau dia pi balik elok, kita pi pula lepas ni. Tuan-tuan faham tak? Pasal dia ni pun sama naik. Kalau dia yang lagi teruk pada kita pun pi balik mai okey, kira kalau kita pi tak apa. Tapi kalau dia pi sana kasut hilang, Mekah tak nampak, Kaabah tak nampak, tawaf pun tak, pusing tang lain, orang suruh tang lain, kita jangan duk pi. Tuan-tuan faham? Kadang-kadang ada orang dia punya tunggu takut. So kadang-kadang bila kita pergi Mekah, orang yang tak teringin nak pergi Mekah, dia tengok gambar kita. Ui, seronok juga no. Ui, best kan? So tuan-tuan dapat pahala. Sekadar nak kongsi syukur, benda tu semua dia balik pada niat lah. So terpulang pada tuan-tuan kan? Cuma saya nak ceritanya, kita boleh tengok pun kadang-kadang syok lah. Tak boleh pi tapi boleh tengok orang pi pun kita syok kan? Cuma tuan-tuan jangan kena kontrol lah, jangan hasad menunjuk doa sampai terbang jatuh tak boleh lah macam tu kan? Kadang-kadang bila dia dengki dia geram tu dia kan? Seronok sangat kan? Bahayalah. Lastnya, kita tak boleh nak kawal apa orang fikir dan apa orang nak fikir tentang kita, kita tak boleh kontrol. Kita tak boleh buat semua orang tengok kita seronok, tak boleh. Akan ada orang tak suka, ada. Jadi kalau tuan-tuan kata tak boleh tunjuk nikmat, kita semua esok mai jalan kaki, tu Imam buat mai jalan kaki, sekali lagi naik motor riak pula. Jadi semua nikmat kita simpan dalam rumah, bungkus, jangan nak tunjuk ke orang kan? Kereta baru tu Imam, astagfirullahaladzim, balik simpan, tak naik dah tu Imam. Saya mai hari tu ada orang puji, saya takut riak. Ini semua tuan-tuan dia balik. Jadi saya dalam hal ni no comment, cuma padan patut lah kan, padan patut.